Hai dan Assalamualaikum. Bagi kumpulan kami pada hari ini, kami akan membentangkan tentang trend pakaian berdasarkan tajuk artikel kami iaitu Media Sosial dan Pembentukan Budaya Menurut Islam. Kumpulan kami terdiri kepada 6 orang iaitu saya sendiri, Izzah Kristina, Nur Liana Adira, Nur Kamarina, Sahira Afifah, Wan Muhammad Faris dan juga Akmal Nur Hakim. Pernyataan masalah kami ialah bagaimana media sosial mempengaruhi pembentukan budaya pakaian di dalam kalangan umat Islam dan apakah garis panduan Islam untuk berpakaian sopan dan sesuai seperti yang diperoleh daripada hadis dan ayat Quran. Seperti yang kita tahu, media sosial memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi pembentukan budaya pakaian di kalangan umat Islam. Platform ini memperkenalkan trend dan gaya terkini dengan cepat yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pilihan pakaian masyarakat. Pendedahan terhadap pelbagai pengaruh global dapat merangsang perubahan dalam gaya pakaian tradisional, walaupun budaya tempatan dan nilai-nilai Islam juga turut memberi impak. Berikut merupakan garis panduan pakaian menurut Islam. Yang pertama ialah menutup aurat. Kedua ialah mengelak dari riak dan kemewahan. Yang ketiga ialah tidak meniru pakaian Muslim. Bagi yang pertama iaitu menutup aurat, wanita Muslim diwajibkan menutup aurat iaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Bagi lelaki pula, aurat mereka adalah dari pusat hingga lutut. Untuk yang kedua iaitu mengelak dari riak dan kemewahan. Islam menasihatkan umatnya untuk mengelakkan pemakaian pakaian yang menarik perhatian dengan niat riak atau kemewahan yang berlebihan. Perkara ini disentuh dalam surah Al-A'raf ayat ke-31 yang bermaksud, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid dan makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Dan untuk garis panduan yang terakhir iaitu tidak meniru pakaian Muslim. Seperti yang kita tahu, trend di media sosial banyak mempengaruhi budaya pemakaian untuk konteks ini umat Islam. Seperti yang kita dapat lihat, ada yang mula memakai tudung tapi nampak rambut di hadapan. Ini mengikut trend di media sosial yang berleluasa kini. Islam menekankan untuk tidak meniru pakaian atau budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Faktor pertama yang menyumbang kepada kemerosotan trend pakaian ialah pengaruh media sosial. Media sosial menjadi platform utama di mana pengguna dapat berkongsi gambar, gaya hidup dan trend terkini. Orang sering terdedah kepada gambar selebriti, influencer dan rakan sebaya yang menonjolkan pakaian trendy. Hal ini juga mendorong mereka untuk berkeinginan untuk mengikuti trend terbaru yang boleh menyebabkan penukaran trend secara cepat dan melibatkan pembelian pakaian yang sangat kerap. Faktor kedua merupakan perubahan gaya hidup. Masyarakat semakin cenderung kepada gaya hidup yang lebih dinamik dan serba cepat. Keperluan untuk memiliki pakaian yang sesuai dengan aktiviti harian seperti pakaian yang selesa untuk bekerja dari rumah ataupun pakaian yang sesuai untuk gaya hidup aktif yang menyebabkan perubahan trend secara meluas. Keadaan sosial dan ekonomi juga dalam masa yang sama boleh mempengaruhi cara orang memilih pakaian dengan fokus kepada kepraktisan dan kegunaan. Ini jelas dapat dibuktikan melalui surah An-Nur ayat 24 dalam Al-Quran yang menegaskan tentang pemeliharaan aurat dan hadis-hadis seperti yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim memberikan panduan lebih lanjut mengenai pakaian yang patut dipakai oleh umat Islam. Seterusnya, pengaruh selebriti boleh menjadi faktor kemerosotan trend pemakaian dengan mempengaruhi corak penggunaan dan pilihan orang ramai. Sebagai contoh, apabila selebriti mempromosikan gaya hidup atau nilai yang berbeza, ia boleh mempengaruhi persepsi dan juga tabiat pengguna, menyebabkan perubahan dalam aliran pemakaian. Akhir sekali, perubahan dalam nilai budaya merangkumi transformasi dalam kepercayaan, norma dan nilai yang dipegang oleh sebuah masyarakat. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan ini melibatkan evolusi sosial, teknologi, globalisasi dan perubahan demografi. Sebagai contoh, kemajuan teknologi dan ketersambungan global boleh membawa pengaruh budaya dari pelbagai
bahagian dunia memperkaya atau mengubah nilai yang dipegang oleh sesebuah masyarakat. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan berkaitan kesan-kesan trend pakaian. Mengikuti trend pakaian dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan individu terhadap penampilan mereka. Selain itu, ia juga berperanan dalam mencerminkan identiti dan personaliti seseorang. Dari segi ekonomi, trend pakaian turut memainkan peranan penting dalam industri fashion dengan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang pekerjaan. Namun, tekanan untuk mengikuti trend boleh menimbulkan kesan negatif terhadap kesejahteraan mental individu. Oleh itu, penting untuk menghargai fashion sebagai bentuk seni dan menjaga keseimbangan antara individualiti dan trend semasa. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan dua kesan trend pakaian terhadap individu. Yang pertama, isu kewangan. Pembelian pakaian mengikut trend boleh memberi tekanan kewangan kepada individu kerana trend sentiasa berubah menyebabkan perbelanjaan yang berlebihan. Yang kedua, isu kesihatan. Mengikuti trend pakaian boleh mencetuskan tekanan psikososial untuk sentiasa tampil in atau up to date, membawa kepada kebimbangan dan tekanan emosi. Manakala, kesan trend pakaian terhadap masyarakat juga turut terdapat dua perkara yang saya akan bincangkan, iaitu isu ketidakseimbangan sosial. Orang yang tidak mampu mengikuti trend mungkin merasa terpinggir atau kurang dihormati dalam masyarakat yang mengutamakan penampilan. Seterusnya, isu pencemaran alam sekitar. Trend pakaian yang cepat berubah boleh menyumbang kepada pembaziran tekstil dan pencemaran alam sekitar akibat pembuangan pakaian lama. Terdapat satu petikan ayat Al-Quran berkaitan pembaziran yang berkait dengan kesan trend pakaian iaitu kepada individu. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Manakala, terdapat satu petikan ayat Al-Quran yang sesuai dan berkait dengan kesan trend pakaian terhadap masyarakat iaitu pencemaran. Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan iaitu supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang memperbaiki amalannya. Surah Al-A'raf ayat 56. Di bahagian penyelesaian pula, antara usaha atau cadangan yang boleh dilakukan ialah yang pertama, mengadakan ceramah. Mengadakan ceramah di universiti, sekolah dan di mana-mana institut pengajian bagi meningkatkan lagi tahap kesedaran tentang cara pemakaian. Dan yang kedua pula, perbaharui rancangan TV. Pihak yang berkenaan boleh mewujudkan rancangan televisyen yang berkaitan dengan fashion yang mengikut syarak untuk menggalakkan masyarakat berminat dengan pakaian yang berlandaskan agama. Sedikit petikan ayat Al-Quran. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan perhiasan bagi kamu, tetapi pakaian takwa itulah yang terbaik. Demikianlah sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka beringat. Surah Al-A'raf ayat ke-26. Penyelesaian di luar kotak iaitu penumbuhan jenama pakaian Islam dengan membangunkan jenama atau syarikat pakaian yang mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam rekaan pakaian mereka, juga dengan menyediakan pakaian yang memenuhi standard keagamaan dan etika Islam. Kemudian ialah faktor yang perlu diambil kira iaitu bahan yang sesuai. Pemilihan bahan untuk pakaian mestilah memenuhi standard dalam Islam yang menitik beratkan tentang kebersihan dan keselesaan. Yang kedua ialah rekaan yang sopan, iaitu rekaan pakaian itu mestilah sopan dan tidak melibatkan elemen-elemen yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Islam. Kemudian yang ketiga ialah inspirasi dari tradisi Islam, iaitu pakaian dari label ini mungkin mendapat inspirasi dan tradisi dari pakaian Islam, termasuk juga motif serta rekaan yang berasaskan budaya serta sejarah Islam. Terdapat sebuah hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang bermaksud sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niat. Hadis ini pendek tetapi memberi makna yang dalam, termasuklah juga dalam bab pakaian. Fashion yang halal ialah pakaian yang digunakan haruslah diniatkan kerana Allah,
untuk beribadah dan mendapat keredaan daripadanya. Tidak boleh ada sedikit pun niat untuk riya ataupun merendahkan orang lain.